Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala-galanya, pertama-tama sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala dah izinkan kita untuk kita bersua dalam video ini. Ada kalanya antum yang tengok saya ni susah nak buka video ni. Dan ada kalanya saya ni pun susah nak menafaskan, mengeluarkan kata-kata. Dan juga ada kalanya saya ini adalah orang yang suka nak melaksanakan video ni. Yalah, demi amanah kan, kita kena lah buat. Tak nak kena buat. Dan itulah, Alhamdulillah, dengan hidayah Allah dan dengan izin Allah, dengan taufiknya, saya dapat buat video ni. Moga-moga istifadahnya dapat saya ambil terutamanya dan juga saudara-saudari yang ada di luar sana. Baiklah, saya bismillahirrahmanirrahim. Saya bukanlah nak memberikan ilmu, memberikan ceramah. Cuma apa yang saya nak sampaikan ini adalah perkongsian. Apakah yang saya ada, saya sampaikan. Apa yang saya tahu, saya sampaikan. Dan apa yang salah, apa yang silap, saya mohon kepada saudara-saudari yang prihatin, yang sangat ambil berat berkenaan dengan dakwah ni, yang sangat risaukan akan kemaslahatan manusia, kan? Ummah kita ni, agama kita, ilmu kita, agama Islam, ilmu Islam. Tegur saya. Saya ni tak adalah ilmu tinggi mana macam syekh-syekh mana, tak adalah tinggi. Saya kongsi saja mana saya tahu. Baiklah, insya-Allah. Jadi saya nak bawakan diri saya sendiri dan juga saudara-saudari yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkaitan dengan sekarang lah, zaman sekarang ni kita dah tahu betapa peritnya hidup kita. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat luar sana, kita tengok dekat mana-manalah, paling senang nak tengok dekat jamiah, terutamanya orang-orang yang ambil bidang lughah. Sebab kita kat Morocco kan. Yang tak Morocco pun tengoklah dekat kalian punya sekeliling suasana, bagaimanakah keadaan orang Islam zaman sekarang. Saya tak nak cerita panjang. Kita ambil kat jamiah saya sendirilah. Masya-Allah. Akhwat, muslimat yang Arabiah, yang Malaysia, alhamdulillah, yang Arabiah, yang orang Arab, bukan orang yang Arabiah, orang Arab. Mereka ini dengan tanpa sengaja silunya, kalau nak berjumpa dengan kawan-kawan lelaki, mereka sekadar sip-sip tangan tu biasa. Kalau kita yang mahram, kita ni kadang-kadang cuak nak jumpa dengan yang perempuan ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mereka selamba. Kalau macam kita pegang pen, dia nak ambil pen daripada kita, kadang-kadang dia tak payah minta izin apa semua, dia terus usik. Dia terus ambil. Kadang-kadang kata sentuh tu, itu satu benda yang sangat memberikan kita rasa, ya Allah, apa ni, manislah. Manislah sekarang. Hatta kita tengok waktu solat dah masuk pun, tengok balik orang kan, kalau orang-orang keadaan sini, orang dah solat dah masuk pun, walaupun rumah sebelah masjid, masih lagi dalam rumah tu tengok TV. Masih lagi dalam keadaan keliling dekat masjid, dekat sangat dengan masjid, masih lagi main suka, masih lagi berborak-borak. Dah masuk waktu dah ni. Jadi sebenarnya itulah taufik dan hidayah Allah Subhanahu Taala yang bagi. Tapi tanpa usaha kita tak dapat juga. Kita ni yang menentukan bagaimana keadaan kita mati. Kita ni yang menentukan bagaimana keadaan kita mati. Kitanya, takdir kita Allah SWT telah tetapkan, kan? Antara 4 benda yang telah Allah tetapkan sewaktu kita dalam rahim ibu ni, maksud rahim ibu, maksud saya dalam keadaan kita ni masih lagi belum muncul lagi sebagai manusia. Allah dah letakkan 4 benda. Antaranya adalah ajal. Betul? Ajal.
Jadi macam mana keadaan kita untuk menghadapi mati? Ajal kita macam mana kita nak mempersembahkan ajal kita tu pada Allah SWT? Bagaimana keadaannya? Boleh, kita boleh ubah. Kita boleh ubah keadaan kita bagaimana kita nak mati. Tapi waktu ajal tu sabit. Lepas tu kita digalakkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Doa moga-moga kita dimatikan dalam husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Amin. Doa ni kalau boleh saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan juga saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah SWT, supaya kita baca doa ni setiap lepas solat. Masya-Allah. Lepas solat kita baca. Mustamirrah. Moga-moga kita ditempatkan oleh Allah bersama dengan kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang mati dalam keadaan beriman. Kita tak tahu. Ada kalanya kalau kita ni dalam buat banyak-banyak sangat amalan baik, tak tahu macam mana keadaan kita mati, meninggal. Adakah kita mati dengan keadaan baik juga? Wallahu alam. Ada kalanya orang tu kita tengok, dia ni ahli neraka ni. Selama dia je pergi kencing tengah-tengah jalan. Contoh. Selama dia je bunuh orang. Dah berapa ramai ada bunuh orang ni. Contoh. Akhirnya mati mana? Husnul khatimah. Macam ni kisah kita tahu, kisah yang seorang pemuda yang bunuh 99 orang. Lepas tu dia bunuh tambah seorang lagi. 100 cukup 100. Lepas tu mana mati dia? Hujungnya adalah husnul khatimah. Alhamdulillah. Ada kala orang yang bersedekah, ada kalanya orang yang ada ilmu sampaikan. Orang hebat ni bersedekah, dia ada ilmu dia sampaikan, dia berjuang syahid di jalan Allah SWT. Tapi tempat dekat mana? Dekat neraka, kerana mereka melakukan amalan ini tanpa unsur keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mahu sekadar mendapatkan nama. Allah ya Rabbi, na'udzubillah min zalik. Jadi itulah keadaan kita tak boleh nak tentukan. Maka bagaimanakah kita punya, bagaimanakah keadaan, bagaimanakah mati kita ini. Masya Allah. Moga-moga kita ditempatkan oleh Allah SWT bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dan solehah di akhirat nanti insya-Allah. Baiklah, saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan apakah cara-cara yang boleh kita dapatkan, yang boleh kita lakukan untuk dekatkan diri pada Allah. Untuk dekatkan diri pada Allah ni, ini satu perkara yang sangat indah. Sangat indah. Sebab apa? Sebab satu hari seorang ulama terkenal yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau ni kata apa? Kasihan sangatlah pada ahli dunia. Sebab mereka ni keluar daripada dunia sebelum merasai perkara yang paling lazat dekat dalam dunia ni. Mereka keluar daripada dunia sebelum merasai perkara yang paling lazat dekat dalam dunia ni. Lepas tu, apakah perkara yang paling lazat di dunia ini? Tanya murid-murid ni. Lepas tu Ibnu Mubarak pun menjawab, mengenal Allah. Mengenal Allah, makrifatullah. Ini dalam Ihyah Al-Awliya. Mengenal Allah. Jadi kenal Allah di dunia ini, itu yang paling manis, itu yang paling lazat dekat dunia ini. Jadi saya nak sama-sama membawakan saudara-saudari dan diri saya sendiri untuk kita mengetahui bagaimanakah keadaannya supaya Allah SWT cinta kita. Dapat cinta Allah ni yang paling sedap. Sedap cinta Allah. Kita moga-moga kita dapat lah. Saya bacakan yang pertama sekali, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Masya-Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Nabi Muhammad. Nescaya Allah SWT akan mencintai kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Masya-Allah. Ini yang pertama, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, wahai saudara-saudari yang dirahmati Allah, menziarahi kenalan kerana Allah. Menziarahi kenalan kerana Allah. Baik. Rasulullah bercerita, ada seorang lelaki yang pergi melawat saudaranya di sebuah kampung. Pergi lawat saudaranya.
Lalu Allah SWT mengutuskan malaikat untuk mengetahui perihalnya. Malaikat pun bertanya kepadanya, ke mana kamu nak pergi, wahai lelaki? Lepas tu, aku bercadang untuk mencari saudaraku di kampung ini. Lelaki tu cakap, betul. Kemudian, malaikat pun tanyalah, adakah kamu ini datang ini ada tujuan yang lain? Ada kepentingan yang lain? Kemudian lelaki tu menjawab, sungguhnya tidaklah, melainkan aku menyukainya kerana Allah. Ziarahinya kerana Allah. Kemudian malaikat pun bercakap, sungguhnya aku utusan Allah untuk memberitahumu bahawa Allah SWT mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu demi dia. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Okay. Seterusnya yang ketiga, mencintai orang lain kerana Allah. Dalam hadis Qudsi Allah SWT berfirman, telah wajib cintaku untuk siapa yang saling mengasihi, bergaul mesra, menziarahi dan menanggung keperluan keranaku. Riwayat Malik. Okay. Rasulullah memberitahu bahawa di akhirat kelak Allah SWT mengisytiharkan orang yang saling mengasihi demi keagunganku untuk mereka mimbar-mimbar cahaya yang dicemburui oleh para nabi dan syuhada. Riwayat Al-Tirmizi. Yang seterusnya, yang keempat, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mencucikan diri. Ini apa? Ini adalah sifat orang yang sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat yang keempat. Okey. Yang kelima, baik hati dengan orang lain. Iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah dan menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Surah Ali Imran ayat 134. Tadi yang saya bertaubat tadi, surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian seterusnya, tidak mengkhianati amanah. Dalam surah An-Nisa ayat 17, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang selalu melakukan khianat lagi senantiasa berdosa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini bertenang, lemah lembut dan tenang. Lemah lembut dan tenang. Ini satu kisah yang sangat memberikan kita, insya-Allah memberikan kita kesan yang baik. Supaya penting tenang ni. Okey, macam mana kisahnya? Seorang sahabat Nabi SAW bercerita, apabila sampai ke Madinah, kami semua bergegas turun daripada tunggangan masing-masing untuk pergi mencium tangan dan kaki Nabi. Sahabat-sahabat sampai je Madinah, terus turun daripada tunggangan dia dan terus bergegas jumpa Nabi untuk cium tangan Nabi dan cium kaki Nabi. Kemudian Al-Munzir Al-Ashjaj Al-Munzir Al-Ashjaj bergerak seperti biasa. Beliau ke khemahnya dahulu dan mengenakan pakaiannya, kemudian baru datang menghadap Nabi SAW. Ini Munzir Al-Ashjaj, dia tidak terus pergi jumpa Nabi. Bahkan beliau ni terus pergi ke kemah dia dulu, kenakan pakaian yang cantik-cantik, baru dah jumpa Nabi. Okey, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya pada diri kamu ada dua sifat yang Allah suka. Sesungguhnya pada diri kamu ada dua sifat yang Allah suka. Yang pertama adalah lemah lembut, dan yang kedua adalah tenang, tidak kalut dan tidak terburu-buru. Masya Allah, besarnya sifat ni, sangat besar. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, adakah kedua-duanya atas usahaku ataupun itu adalah anugerah daripada Allah? Rasulullah SAW bersabda, bahkan Allah yang menganugerahkan kamu dengan kedua-duanya. Bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan aku dengan dua sifat yang Allah dan Rasulnya sukai. Alhamdulillah, dia bersyukur pada Allah. Riwayat Abu Dawud. Nah, ini antara beberapa sifat-sifat, beberapa cara supaya Allah SWT mencintai kita. Banyak lagi saya nak kongsikan, cuma banyak lagi lah. Ada dengan cara kita mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat. Lepas makan dan minum, kita kena digalakkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Sunnah Nabi minum macam mana? Minum 3 kali. Betul tak? Minum 3 kali. Lepas tu setiap minuman kita selitkan dengan Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ini satu benda yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Banyak lagi. Lepas tu zuhud tidak terja dengan dunia, tidak melakukan kerosakan, bersabar atas musibah, adil dan objektif, kemudian bertawakal kepada Allah, merendah diri dengan saudara-saudara yang lain. Banyak-banyak.
Cumanya moga-moga apa yang saya sampaikan ini adalah menjadi satu titik permulaan ataupun mungkin menjadi asas landasan bagi saya supaya saya yang cakap ini lebih dan perlu dan wajib untuk melaksanakannya, insya-Allah. Jadi itulah yang saya nak kongsikan kepada saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi moga-moga kita senantiasa berada di bawah naungan Allah. Moga-moga kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi terutamanya ialah kepada mereka-mereka yang benar-benar nak berubah, kita sama-sama berubah. Sama-sama berubah. Allah SWT ni, hati kita ni dipegang oleh Allah. Bak katalah ustaz saya kata, kita ni, hati kita ni Allah SWT senang je nak pusing-pusing. Nak pusing-pusing senang ke? Senang je Allah nak pusing-pusing hati kita. Ni kadang jadi ini senang je. Tapi itulah, sebab tu dia kata, bila kata kita galakkan untuk berdoa pada Allah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, subhanallah. Okey. Jadi mungkin sekadar ini daripada saya. Harap pada mana yang kesalahan ataupun mana-mana yang ialah bagi memantapkan lagi, bagi memperoleh lagi, bagi mencantikkan lagi usaha-usaha dakwah kita, berilah teguran buat saya dan juga pada mana-mana yang berkehendakkan dan juga pada mana yang layak. InsyaAllah aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.